Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Ya, hari ini cikgu akan menerangkan tentang ekosistem di mana cikgu akan menerangkan tentang penyesuaian hidupan terhadap alam sekitar, interaksi antara organisma dan faktor-faktor yang mempengaruhi saiz populasi dalam satu ekosistem. Okey, mula-mula kita lihat kepentingan penyesuaian hidupan terhadap alam sekitar. Terdapat 3 keadaan iklim iaitu tropika, gurun dan tundra. Okey, keadaan iklim tropika ialah panas dan lembap di mana kawasan tropika menerima taburan hujan yang tinggi dan cahaya matahari sepanjang tahun. Okey, manakala keadaan di gurun ialah panas dan kering, mengalami cuaca panas dan kering yang melampau. Dan kawasan tundra, keadaannya adalah sangat sejuk di mana kawasan ini mengalami musim sejuk yang panjang dan musim panas yang singkat. Okey, jadi bagaimana haiwan dan tumbuhan menyesuaikan diri di kawasan tropika? Okey, Malaysia adalah salah satu negara yang termasuk dalam kawasan tropika. Okey, mamalia mempunyai bulu yang pendek untuk membebaskan haba ke persekitaran. Reptilia di kawasan tropika menjadi kurang aktif pada musim panas. Dan tumbuhan juga ada penyesuaiannya, antaranya ialah tumbuhan menggulungkan daun untuk mengurangkan kehilangan air pada waktu panas, contohnya pokok pisang. Cuba anda fikirkan dan berikan beberapa lagi penyesuaian haiwan dan tumbuhan di kawasan tropika yang anda tahu. Kawasan gurun mempunyai iklim yang panas dan kering sepanjang tahun. Jadi cara penyesuaiannya ialah tumbuhan mempunyai batang berspan untuk menyimpan air seperti kaktus. Tumbuhan juga mempunyai akar yang panjang untuk menyerap air di dalam tanah dan batang berduri untuk mengelakkan kehilangan air melalui proses transpirasi. Haiwan di kawasan gurun seperti unta menyimpan lemak dalam bonggol sebagai bekalan tenaga mereka. Jadi, boleh tak anda fikirkan haiwan dan tumbuhan yang lain yang wujud di kawasan gurun dan ciri penyesuaian yang mereka ada. Okay, kita lihat pula kawasan tundra. Kawasan tundra ini ialah iklim yang sejuk yang melampau. Okay, jadi haiwan dan tumbuhannya juga mempunyai ciri penyesuaian ke atas iklim seperti itu. Contohnya, musang Arktik mempunyai telinga kecil dengan bulu tebal bagi mengurangkan kehilangan haba. Haiwan seperti beruang kutub, harimau Siberia, walrus mempunyai lapisan bulu dan lemak yang tebal untuk memerangkap udara dan mengelakkan kehilangan haba. Haiwan di kawasan tundra memang sangat memerlukan haba disebabkan keadaan persekitarannya yang sangat sejuk. Okay, tumbuhan di kawasan tundra pula terdiri daripada tumbuhan jenis renek dan rapat antara satu sama lain untuk menahan tiupan angin kencang. Lumut dan rumput mempunyai batang dan akar yang dapat menyimpan air. Bolehkah anda fikirkan contoh lain untuk tumbuhan dan haiwan serta ciri penyesuaian mereka di kawasan tundra? Mari kita lihat jenis interaksi antara organisma. Okay, terdapat 3 jenis interaksi antara organisma iaitu simbiosis, mangsa-pemangsa dan juga persaingan. Di bawah simbiosis terdapat 3 lagi jenis interaksi antara organisma iaitu mutualisme, komensalisme dan parasitisme. Untuk memahami kesemua interaksi ini, mari kita pergi ke slide yang berikutnya. Apa yang dimaksudkan dengan simbiosis? Okay, simbiosis ni berlaku
apabila dua atau lebih organisma yang berlainan spesies hidup bersama-sama dan berinteraksi antara satu sama lain. Simbiosis terdiri daripada mutualisme, komensalisme dan parasitisme. Jadi di sini anda perlu ingat simbiosis ni apabila ada dua atau lebih organisma yang berlainan spesies, bukan spesies yang sama. Dan mereka ini saling berinteraksi. Kita tengok simbiosis yang pertama, iaitu mutualisme. Interaksi antara organisma yang mana kedua-duanya mendapat keuntungan daripada interaksi tersebut. Jadi mutualisme ini ialah satu interaksi yang mana kedua-duanya mendapat untung. Contohnya, burung piung mendapat makanan daripada kerbau. Kita tengok gambar yang pertama ini. Burung tiung ini duduk pada badan kerbau. Burung tiung memakan kutu yang melekat di badan kerbau. Jadi dia ada keuntungan di situ, di mana dia mendapat makanan dengan mudah. Kerbau pula mendapat keuntungan di mana kerbau ini bebas daripada kutu. Jadi dua-dua dapat untung. Kat sini bawah ni ialah lichen merupakan alga dan kulat yang hidup bersama-sama. Ini adalah dua jenis alga dan kulat yang hidup bersama-sama. Kulat ni dia membekalkan air dan mineral kepada alga. Jadi hubungan yang positif di situ. Manakala alga pula berfotosintesis dan membekalkan makanan kepada kulat. Ini kerana alga ialah tumbuhan yang menjalankan fotosintesis. Jadi kedua-duanya mendapat keuntungan. Kita lihat pula simbiosis yang kedua, iaitu komensalisme. Komensalisme ini ialah interaksi antara dua organisma yang mana satu organisma dapat keuntungan manakala satu lagi tidak memperolehi keuntungan atau kerugian dari interaksi ini. Maksudnya satu organisma untung, satu lagi organisma tidak dapat apa-apa dari interaksi ini. Dia tak dapat untung, tapi dalam masa yang sama dia juga tidak ada kerugian. Komensal ialah organisma yang mendapat keuntungan. Kita tengok contoh yang pertama. Ikan remora yang kecil ini ialah komensal, melekat pada ikan jerung. Ikan jerung ini kita panggil sebagai perumah. Dan ikan remora ini akan mendapat makanan daripada ikan jerung. Mendapat makanan dan kenderaan untuk ke mana-mana. Tetapi ikan jerung ini tidak ada keuntungan dan juga tidak ada kerugian. Tak ada apa-apa. Contoh yang kedua, paku pangkis langsui iaitu komensal menumpang di celah-celah dahan pokok perumah. Dia dapat keuntungan kerana dia mendapat cahaya matahari. Jika dia duduk di bawah, dia susah nak mendapat cahaya matahari. Jadi dia perlu menumpang di celah-celah dahan pokok untuk dia mendapatkan cahaya matahari. Cahaya matahari penting untuk paku pakis melakukan fotosintesis. Apa jadi dengan dahan pokok ni? Dahan pokok tidak mendapat apa-apa keuntungan maupun kerugian. Interaksi simbiosis yang ketiga ialah parasitisme. Parasitisme ialah interaksi yang menguntungkan satu organisma sahaja, manakala organisma yang satu lagi mendapat kerugian atau mudarat. Jadi dia ialah hubungan atau interaksi yang berat sebelah.
Kutu sebagai parasit, dia menghisap darah manusia dan haiwan. Kutu ini mendapat keuntungan. Dia mendapat darah daripada manusia dan haiwan. Manakala manusia dan haiwan ini akan mengalami kerugian. Kutu untung, manusia atau haiwan ni perumah dia mendapat kerugian dan dia mendapat penyakit dan tak selesa, darah pun berkurang. Contoh yang kedua ialah cacing pita yang hidup di dalam usus manusia. Cacing pita ini mendapat keuntungan manakala manusia sebagai perumah mendapat kerugian. Cacing pita dia dapat nutrien daripada usus manusia. Manusia mengalami penyakit kerana ada cacing di dalam perutnya. Hubungan yang seterusnya, yang ini bukan simbiosis lagi, tapi ini ialah hubungan mangsa-pemangsa. Hubungan mangsa-pemangsa ni ialah hubungan dari segi pemakanan. Melibatkan satu organisma yang makan organisma lain. Mangsa ialah organisma yang dimakan oleh pemangsa. Manakala pemangsa ialah organisma yang memburu organisma lain sebagai makanan. Jika kita lihat di sini, kuda belang ini ialah mangsa, manakala singa ini ialah pemangsa. Dan hubungan interaksi yang terakhir ialah persaingan. Persaingan ini berlaku apabila organisma dalam satu habitat bersaing untuk mendapatkan keperluan asas yang terhad seperti cahaya, ruang, air, makanan dan pasangan. Persaingan boleh terjadi antara spesies atau sesama spesies haiwan. Dalam gambar ni dia tunjuk persaingan sesama spesies. Singa bersaing dengan singa untuk makan haiwan lain. Kalau persaingan antara spesies, contohnya singa bersaing dengan harimau untuk mendapatkan pelanduk, contohnya. Itu ialah interaksi antara organisma. Kita tengok pula tajuk seterusnya, iaitu kawalan biologi. Kawalan biologi ni adalah satu cara untuk mengawal populasi haiwan perosak secara semula jadi menggunakan interaksi mangsa-pemangsa. Sebelum ini saya telah menerangkan tentang interaksi mangsa-pemangsa, iaitu sejenis interaksi yang berkaitan dengan pemakanan. Jadi sebelum ini kita biasa dengar orang menggunakan racun untuk mengawal perosak. Racun serangga untuk mengawal perosak di kawasan kebun-kebun mereka. Jadi ada salah satu cara yang digunakan secara semula jadi untuk mengawal haiwan perosak selain racun, iaitu proses yang dinamakan, kaedah yang dinamakan kawalan biologi. Pemangsa yang digunakan akan memakan mangsa iaitu haiwan perosak. Di sini petani perlu mengetahui apakah pemangsa yang memakan haiwan perosak tersebut. Contohnya, jika dia ada kelapa sawit, perosak di dalam kelapa sawit ialah tikus, jadi dia perlu kenal pasti haiwan apa yang makan tikus. Sekarang ni kita tengok dekat gambar, burung hantu memakan tikus. Jadi petani di ladang kelapa sawit boleh membela burung hantu dengan tujuan untuk memakan tikus yang merosakkan tanaman sawit mereka. Ini contoh kawalan biologi yang lain. Ikan gapi dibela dalam kolam untuk memakan jentik-jentik. Kumbang kura-kura membantu petani dengan memakan aphid iaitu sejenis perosak tanaman. Ular dibela dalam ladang kelapa sawit untuk mengawal tikus iaitu perosak kepada tanaman sawit. Selain daripada membela burung hantu,
ular juga boleh digunakan di dalam ladang sawit. Kaedah biologi ni dia ada kebaikan dan juga keburukannya. Kebaikannya, pencemaran alam sekitar dapat dikurangkan. Ini kerana kita tidak menggunakan bahan kimia seperti racun perosak dan sebagainya. Kaedah ini ialah selamat digunakan dan kos pengurusan perosak dapat dikurangkan untuk jangka masa panjang. Ini kerana kita tidak perlu lagi membeli racun serangga yang lebih mahal. Namun begitu, kaedah biologi ini juga ada keburukannya yang tersendiri. Yang pertama ialah perosak tidak dapat dihapuskan kesemuanya. Kerana untuk menghapuskan perosak, kita bergantung kepada pemangsa yang juga haiwan. Dan mungkin pada waktu itu, pemangsa itu pergi ke mana-mana ataupun dia dah kenyang. Jadi kita tidak boleh kawal. Jadi perosak itu tidak dapat dihapuskan kesemuanya. Berbanding jika kita menggunakan racun, kita boleh sembuh terus ke kawasan yang banyak perosak. Kesan kawalan mengambil masa yang lama. Kerana kita bergantung kepada haiwan juga. Pemangsa yang dibawa masuk mungkin menyerang organisma lain yang bermanfaat. Contohnya jika kita bela ular dalam ladang macam tadi, mungkin juga ular itu bukan makan tikus sahaja, tapi makan organisma lain yang ada dalam ladang itu. Yang mana organisma itu memberi manfaat kepada ladang. Atau pemangsa ini boleh terlepas keluar daripada ladang. Ini ialah antara keburukan atau kelemahan kaedah biologi. Okey, kita pergi kepada topik yang berikutnya, iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi saiz populasi dalam ekosistem. Dalam satu ekosistem yang seimbang, kita ada tumbuhan, haiwan, ada benda hidup, ada benda yang bukan hidup. Jadi, ada masanya saiz populasi itu boleh berkurang atau bertambah bergantung kepada keadaan. Ekosistem, populasi dalam satu ekosistem boleh berkurang disebabkan oleh serangan penyakit, kehadiran pemangsa, sumber makanan yang terhad atau perubahan cuaca yang drastik. Serangan penyakit seperti penyakit wabak kuku dan mulut yang menyerang lembu dan kutu daun yang menyerang tanaman terung boleh menyebabkan organisma ini berkurang. Populasi haiwan dan tumbuhan ini menurun disebabkan wabak penyakit yang menyebabkan kematian. Kehadiran pemangsa ke dalam suatu populasi, sesuatu ekosistem itu boleh juga mempengaruhi saiz populasi. Sebagai contoh, kehadiran singa dalam satu ekosistem ni boleh mengurangkan populasi kuda belang. Kerana lebih banyak kuda belang dimakan oleh singa. Perubahan cuaca. Perubahan cuaca yang melampau seperti kemarau yang berpanjangan menyebabkan tanah menjadi kering dan kemusnahan hutan yang menjadi habitat haiwan. Tumbuhan juga tidak dapat tumbuh dalam keadaan begini. Yang terakhir sekali ialah sumber makanan yang terhad. Aktiviti manusia seperti pembalakan yang tidak terkawal menyebabkan haiwan-haiwan kehilangan sumber makanan dan kehilangan habitat mereka. Di sini ialah aktiviti manusia, kesannya ke atas ekosistem dan langkah mengatasi. Ada beberapa aktiviti manusia yang menyebabkan populasi haiwan terancam. Contohnya penebangan hutan, pertanian yang tidak terkawal, perindustrian dan pembuangan sampah sarap. Untuk penebangan hutan, berlakunya peningkatan suhu bumi dan banyak spesies haiwan dan tumbuhan akan terancam.
Okey, di sini ialah langkah mengatasinya, iaitu undang-undang kepada pihak yang menjalankan pembalakan haram, tindakan undang-undang, dan yang kedua menanam semula pokok. Untuk pertanian, pencemaran air dan udara serta tanah akibat penggunaan pestisida dan menyebabkan tanah kehilangan mineral. Okey, yang ini langkah mengatasinya ialah kita beri kesedaran kepada para petani tentang kesan penggunaan pestisida dan menggalakkan mereka menggunakan kawalan biologi. Kewujudan kilang-kilang menyebabkan hujan asid dan kesan rumah hijau. Jadi apa yang kita boleh lakukan ialah mewajibkan kepada kilang-kilang untuk memasang penapis pada cerobong asap dan merawat bahan buangan industri sebelum melepaskannya ke sungai. Jika kilang-kilang ini membuang terus bahan buangan mereka, dia akan menyebabkan sungai tercemar dan juga berlaku masalah air seperti yang berlaku di negara kita baru-baru ini. Pembuangan sampah sarap mengakibatkan bau busuk dan banjir kilat. Jadi apa yang perlu dilakukan ialah mengamalkan pembuangan sampah yang betul dan mengitar semula bahan buangan. Baiklah, sampai setakat ini dulu penerangan saya. Semoga anda semua mendapat manfaat daripada perkongsian ini. Sekian, terima kasih.